Majlis Belia Daerah Seberang Perai Utara terletak di Bandar Bertam Perdana, Kepala Batas Pulau Pinang. Ia badan gabungan belia bagi daerah seberang Perai Utara yang sering menganjurkan program-program untuk belia juga masyarakat sekitar merangkumi kerja kesukarelawan, perkongsian ilmu, dakwah, sukan dan kesenian. Dipimpin Syariman Alias selaku Yang Dipertua, pelbagai aktiviti dirangka dan dirancang untuk mengajak anak muda setempat bergiat aktif dalam bidang yang mereka minati. Membabitkan diri dalam bidang kesukarelawan sejak remaja lagi, bagi Syariman, 38 tahun, perkara yang paling asas seseorang yang ingin menceburkan diri dalam kerja kemanusiaan adalah minat. Untuk jadi sukarela ni bukan senanglah. Yang pertama sekali adalah minat. Dan bila kita ada minat, itulah kita sanggup menghabiskan wang ringgit, kita sanggup menghabiskan masa, tenaga kita untuk sukarela. Jadi untuk menjadi sukarela, syarat yang pertama saya kata untuk belia di luar sana adalah minat. Dan kalau kita tengok belia kita pada hari ini dengan belia kita pada zaman dahulu, tak samalah era 90-an, era 2000 dan sekarang ni era 2021, 20. Jadi tak samalah pemikiran, tak sama. Kita kena ada satu pendekatan yang lain lah. Kalau dulu, kalau dalam pendidikan juga dulu, kalau dalam sekolah tu kita lebih kepada merotan. Tapi sekarang lebih kepada psikologi lah untuk menarik minat para belia kita. Misi dan visi Majlis Belia Daerah Seberang Perai Utara macam ditetapkan oleh Kerana Syariman, dia nak kita dapat dan capai seramai belia yang sebaik mungkin. Sebab apa? Itu fungsi asas Majlis Belia Daerah. Kami bersama-sama badan-badan gabungan NGO, kita ada Belia Pak B, MYC, GPMS dan sebagainya. Kami kena attract ataupun dekati end user kami, iaitu dalam erti kata badan NGO kami ni, iaitu mereka ialah geng golongan belia lah. Nama pun belia, dia tak ada di belia, tak ada kaum di belakang. Dan kami badan-badan NGO pun kami ada kaum India, kaum Cina. Dia merentasi kaum, merentasi agama. Sebab apa? Kita rakyat Malaysia, saya percaya kita kena tengok semua, kiri dan kanan kita. Siamdi Cafe terletak tidak jauh daripada Pejabat Majlis Belia Seberang Perai Utara. Ia telah beroperasi lebih 3 tahun dengan menyediakan masakan panas Thailand. Namun berikutan pandemik COVID-19, kini ia berubah kepada menu makanan orang kampung. Restoran ini tidak terkecuali menyokong usaha yang dilakukan Syariman dalam meringankan beban mereka yang serba kekurangan dan terkesan kerana COVID-19. Pemilik restoran memberi satu ruang untuk pihak Syariman meletakkan beberapa keperluan asas atau food bank yang boleh diambil dengan hanya menulis butiran diri untuk pengesahan. Mereka ada cara tersendiri dalam menyalurkan bantuan kepada yang memerlukan. Seperti kita tahu, di tempat lain dia orang bagi kebebasan untuk ambil apa saja yang dia orang nak. Tapi di sini kita buat undang-undang kecil lah. Kita bagi 3 barang asas yang betul-betul mereka perlukan. So, dia orang boleh ambil. So, kita akan rekod, contoh di buku ini kita akan rekod. So, selepas ini nanti kita akan follow up. So, selepas pada jika barang mereka habis, dia orang akan boleh datang lagi. Kita akan call, kita akan telefon, tanya macam mana keadaan apa semua. Kalau masih memerlukan, kita akan minta dia orang datang. Lagipun ini adalah sumbangan orang awam. So, kita tidak akan memilih orang. Kita akan memanggil saja. Siapa yang memerlukan boleh datang ke sini. Muhammad Saud, pemilik restoran ini. Dia menyokong sepenuhnya usaha yang dilakukan Syariman dan juga pernah menjadi pemimpin kepada Persatuan Belia di sini. Muhammad mengakui keadaan semasa membuatkan pelanggannya kurang ke restoran. Justru, dia juga cuba membantu mereka yang terkesan dengan kerjasama daripada Syariman juga NGO lain.
Diorang ni juga adalah antara yang aktif dari dulu dan alhamdulillah kesinambungan tu terus berterusan sehingga sekarang ni diorang masih buat benda-benda yang baik dan saya sedia support diorang lah. Dulunya kita tengok orang datang makan set yang untuk 3 orang, diorang makan 2 orang. Hari ni set yang 3 orang, diorang makan sampai 6 orang, 7 orang. Jadi kita tahu mereka hari ini menghadapi masalah dan kita beritahu kalau tak ada barang keperluan ataupun memerlukan apa-apa bantuan yang tersedia di sini, ambil lah. Gitu je yang terbaik. Muhammad mengakui Syariman memang berbakat dan seorang pemimpin yang berkaliber. Sejak COVID-19, Syariman dan pasukannya bekerja bersungguh-sungguh menabur kebaikan kepada masyarakat sekeliling tanpa mengira agama dan bangsa. Ogos, bulan keramat kepada rakyat Malaysia. Bulan sambutan Hari Kemerdekaan diikuti dengan Hari Malaysia pada 16 September. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam program Pesta Merdeka sempena bulan kemerdekaan. Jadi kita akan mengagihkanlah 100 biji kek dan juga 100 bendera kepada mereka yang bertuah dalam sama-sama kita menyambut bulan kemerdekaan negara kita. Tahun 2021, Malaysia menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Selamat Hari Kemerdekaan tahun 2021. Malaysia prihatin. Sungguh pun pandemik COVID-19 masih dalam keadaan membimbangkan. Ia bukan penghalang buat Syariman dan pasukannya menerapkan semangat patriotisme kepada penduduk-penduduk sekitar kampung ini. Pemberian jalur gemilang dan kek ke beberapa buah rumah di sekitar kejiranan berhampiran pejabat Syariman memberi semangat dan kegembiraan yang amat berharga buat penduduk sekitar. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 2021. #Malaysia Prihatin. Lazimnya dalam waktu menyampaikan sumbangan, Syariman turut singgah berjumpa sukarelawan yang menetap di kawasan sama untuk memantau aktiviti atau projek yang dijalankan sukarelawannya. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di penternakan Arnab, iaitu bersama dengan beliau niaga kita lah, dengan saudara DJ Bambam sebenarnya kan, tapi mengusahakan penternakan Arnab. Jom kita sama-sama tengok penternakan beliau. Assalamualaikum, Bam. Ini ternakan Arnab yang diusahakan Fadil Muhammad, juruhebah sambilan di sebuah daripada stesen radio bahagian utara. Mesra disapa DJ Bambam, dia mula berjinak dalam penternakan Arnab semasa PKP pertama. Bermula dengan 10 ekor Arnab betina dan 2 ekor Arnab jantan, kini dia mempunyai lebih 500 ekor yang diternak untuk jualan daging. Sungguh pun sibuk dengan ternakan Arnabnya, Fadil aktif dengan kerja-kerja kesukarelawan dan teruja dapat bekerjasama dengan Syariman. Bagi saya beliau ni sangat-sangat seronok tau. Yang pertama bagi saya sebab bila saya join dengan beliau ni, antara satu faktor adalah kawan. Sebab kita seronok nak berkawan dengan orang, seronok nak buat aktiviti bersama ramai-ramai. Jadi saya join dengan MAYC dan gabungan di bawah MBD lah. Waktu tu alhamdulillah sekarang ni Tuan Syariman selaku ADP, kami bersama-sama menggerakkan beliau. Kalau ada idea boleh kongsi, kalau ada pendapat pun kita boleh share. Cik Syariman ni dia ni seorang yang open lah. You ada idea, you boleh bagi tahu, kita bincang. Itu yang saya seronok pasal dia. Sebab dia tak suka mendesak dan dia tak suka marah orang. Sebab setengah orang dia, kalau dia ada jawatan, dia akan marah orang. Kan? Dia akan kira dia lah betul. Tapi untuk Cik Syariman ni, kalau you ada idea, you boleh share, kita buat sama-sama. Itu yang kelebihan Cik Syariman lah.
Sikit nasihat saya kepada para belia di luar sana untuk menjadi sukarelawan, yang pertama, luruskan niat. Kerana niat adalah sangat pentinglah. Kenapa kita nak jadi seorang sukarelawan, kan? Selalunya niat kita adalah untuk kita kembali ke sana lah. Yang kedua, tanamkan minat. Untuk menjadi sukarelawan, kita perlukan minat yang mendalam. Kalau tak ada minat, dia akan sekejap saja. Jadi bila kita berminat, kita sanggup keluarkan duit. Macam saya kata tadi, kita sanggup mengeluarkan, menghabiskan masa kita, tenaga kita semua untuk menjadi sukarelawan. Dalam hidup ini, pelbagai perkara saling bergantung antara satu sama lain dengan setiap individu yang berada di sekeliling kita. Setiap detik begitu berharga buat Syariman. Dengan sikapnya yang peramah, ia mudah didekati dan disenangi individu yang dikunjungi. Besar ganjaran buat tangan yang memberi dengan penuh keikhlasan. Syariman tidak pernah mengharapkan sanjungan. Baginya, senyuman dan ucapan terima kasih lebih berharga daripada kemewahan harta wang ringgit. Belia yang menjadi sukarelawan di bawah pimpinan Syariman juga menghormati dan menyenangi ketuanya. Mereka sentiasa bersiap sedia dalam apa juga aktiviti yang dirancang untuk kebaikan bersama. Ketika penggambaran program Hati Emas dijalankan, sukarelawan bergotong royong memasak bubur Ashura di bawah seliaan Ustaz Muhammad Syahrin Awang. Tuan Syariman, Alhamdulillah. Jadi saya pun dalam MBD SPU ni mewakili pengangkat baru setahun dah. Jadi di sini saya tengok Tuan Syariman dia menggabungkan, atas kepimimpinannya menggabungkan pelbagai daripada latar belakang NGO untuk bersama-sama menjalankan program secara bersama. Itulah yang saya boleh cakap tentang Tuan Syariman. Contohlah juga pada belia-belia yang lain. Jadi kita buat ikut kemampuan kita. InsyaAllah kita dapat dengan bersamaan ni, dengan bersatu kita teguh, InsyaAllah kita dapat menjalankan aktiviti program walaupun dalam pandemik COVID-19. Alhamdulillah, anak-anak muda pada zaman sekarang ni walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, jadi kami di MBD SPU dalam gabungan belia di bawah MBD SPU, kami menjalankan juga berbagai program tentang kebajikan ni. Contohnya seperti memberi makanan kepada frontliner. Bulan Ramadan kami memberi makan sahur kepada frontliner. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami masak bubur Ashura. Okey, untuk diedarkan kepada frontliner juga. Nur Masyitah Amatullah Muhammad Rohizat dan Muhammad Amzar Zulkifli, pelajar dari Universiti Malaysia Perlis atau UNIMAP. Mereka menjalani latihan amali di Pantau Syariman. Bagi Masyitah, selain berpeluang membabitkan diri dalam aktiviti sukarelawan serta membantu insan yang memerlukan, pengalaman yang dicedok mematangkan dirinya sebagai anak muda yang berbakti kepada bangsa dan negara dengan harapan dapat dijadikan contoh buat rakan-rakan sebayanya. Tuan Syariman adalah seorang figura, seorang leader yang saya rasa sangat sporting, sangat sportif walaupun saya baru kenal, saya baru masuk, tapi sokongan yang diberikan sangatlah baik dan memberikan kalau ada pendapat yang saya rasa saya boleh bagi, Tuan Syariman boleh negotiate. Tapi banyak benda yang menarik yang saya rasa saya boleh dapat lagi. Bukan nak kata majlis belia lain tak ada, semua ada, cumanya dari segi kita ambil kira lah sebab sekarang ni agak limited nak pergi ke sana sini. Bubur Ashura dihasilkan daripada campuran pelbagai bahan seperti beras, aneka kacang, pisang, keledek, daging dan pelbagai lagi mengikut cita rasa masyarakat setempat. Sungguh pun mengambil masa untuk disiapkan, sikap gotong royong belia menggembirakan Syariman kerana mereka melakukan tugasan dengan penuh semangat setia kawan.
Lazimnya sebelum menghantar bekalan makan lewat malam atau sapa kepada barisan hadapan, Syariman berehat seketika di rumah. Aifa A. Ghani, seorang pendidik, kerap juga mengikuti suaminya dalam menjalankan kerja-kerja kesukarelawan. Sebelum menjadi suri hati Syariman lagi, Aifa kagum dengan semangat suaminya yang mengenepikan istilah kepenatan dalam menjalankan pelbagai kerja kebajikan dan kemanusiaan. Aifa sentiasa menyokong usaha murni suaminya. Since 2014 sampai sekarang memang dia tak pernah tinggalkanlah program belia ni. Kami balik pukul 2 pagi pun pernah, pukul 4 pagi pun pernah. Yang tu perkara biasa. Berulang dari seharian pergi KL, settlekan urusan di KL tentang belia, datang patah balik ke sini, ke Penang. Esok masuk kerja pula. Itulah memang dia tak. Bagi saya memang bukan touch and go lah. InsyaAllah dia akan teruskan lagi walaupun dia dah habis usia belia dia. Untuk sokongan keluarga itu sangat-sangatlah yang paling penting untuk memahami. Jadi isteri saya Alhamdulillah bersama-sama saya, dia juga salah seorang sukarelawan di Gerakan Belia 4B kawasan Kepala Batas. Jadi kami ni tak ada masalah lah. Sebab sokongan daripada keluarga amat penting. Sebab kita dalam sukarela ni, dalam kerja sukarela ni, untuk salah satu syarat yang terpenting dalam sukarelawan ni, kita kena ada duit. Kita kena ada pendapatan sendiri. Kita tak boleh nak jadi sukarelawan, kita pun sengket. Jadi macam mana kita nak membantu orang di luar sana. Jadi kita kena ada dana kita sendiri. Jadi bila kita nak mengeluarkan dana tu, kita kena berbincang. Sepatutnya kita berbincang dengan orang rumah lah. Jadi orang rumah kita kena faham. Jiwa tu kena sama lah. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita berada di IPD Seberang Perai Utara pula untuk kita agihkan bubur Ashura kepada frontliner kita yang bertugas pada sesi malam. Dan tadi kita dah selesai memberi di Hospital Kepala Batas. Sekarang kita ke IPD Seberang Perai Utara. Jom. Lazimnya di sebelah malam, Syariman sendiri ditemani isterinya menghantar makanan kepada petugas barisan hadapan. Andai ada urusan yang tidak dapat dielakkan, maka ahli persatuan belia lain akan membantu menguruskan penghantaran makanan. Untuk Majlis Belia, sebenarnya kita adalah satu payung kepada persatuan-persatuan belia. Kita jadi macam ibu lah. Jadi di sini kita memang hadkan kepada 20 orang lah untuk Majlis Belia. Tetapi di bawah Majlis Belia kita ada persatuan-persatuan belia. Jadi banyaklah, kita ada lebih kurang dalam 7 dan 8 persatuan di bawah kita. Antaranya adalah Gerakan Belia 4B, MAYC, MIYC, HYO, KBBT, Pengakap. Itulah antaranya yang ada dalam persatuan kita. Selalunya di Majlis Belia ni kita akan bersekali. Maksudnya kita akan bersekali, ada program yang kita akan panggil semua sekali badan gabungan untuk sama-sama kita sertai. Dan ada juga program-program yang kita amanahkan untuk persatuan-persatuan kita buat. Macam itulah di sini. Selain menyediakan ruang untuk meletakkan barangan keperluan atau food bank, pemilik Siam di Cafe, Muhammad Saud, turut menyediakan makanan kepada barisan hadapan atau frontliner. Dengan kerjasama kumpulan Syariman, makanan yang disediakan pihak restoran akan dihantar sukarelawan mengikut kawasan yang ditetapkan. Alhamdulillah, hari ini kita di Balai Bomba Kepala Batas untuk kita agihkan makanan kepada frontliner. Hari ini kita serahkan pengagihan ini kepada Persatuan Pengakap Ustaz Syarin. Berikutan makanan yang ditempah masih panas,
Syariman dan sukarelawan segera menghantar kepada barisan hadapan yang di dalam senarai mereka. Syariman selalu mengingatkan sukarelawannya untuk sentiasa memasang niat membuat sesuatu kebajikan dengan ikhlas. Hati emas. Jadi kalau kata dalam Islam sendiri pun, apa-apa pun bermula daripada hati. Kan? Macam saya kata tadi, bermula daripada niatlah. Jadi bila kita ada satu hati emas, maka kita berjiwa besar. Jadi bila kita berjiwa besar, insya-Allah kita akan ada kekuatan untuk membantu mereka di luar sana. Kita memperluaskan skop sukarelawan dalam pelbagai bidang lah. Kita ada program-program keagamaan, kita ada program-program keilmuan, kita juga ada program-program keusahawanan dan juga macam-macam lagi kita ada. Jadi untuk para belia di luar sana, marilah bersama-sama kami membantu mereka di luar sana bukan sahaja daripada segi wang ringgit tetapi daripada kepakaran yang anda ada. Syariman dan isterinya dalam perancangan untuk menubuhkan NGO sendiri selepas dia bersara daripada menjawat jawatan yang dipetua di Majlis Belia Seberang Perai Utara kelak. Bagi dirinya, bersedekah satu amalan yang amat mulia dan sebagai bekalan di akhirat. Setiap perkara baik yang dilakukan pasti akan mendapat keberkatan dan keredaan Yang Maha Esa.